aku tengah ambil tender. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Hormati rakan-rakan guru, Cikgu Asmawi, Cikgu Asfa dan anak-anak pelajar tingkatan 2 MRSM Kota Kinabalu. Apa khabar semua? Harap semua sihat. Mungkin boleh bagi like sikit lah kot, ataupun apa, tepuk sikit kan awal-awal ni sebelum kita mula kan, bagi semangat sikit Tekan situ kat butang tu Anak-anak pelajar boleh tekan like dulu mungkin. Dengar suara cikgu dengan jelas anak-anak pelajar. Pelajar-pelajar tingkatan 2. Tak ada respon ni. Dengar cikgu. Dengar cikgu. Bagilah. Dengar cikgu. Like ke. Terima kasih Zebi, terima kasih Nur Adriana ke. Okey, para pelajar semua, ini kira program PGG kita. Cikgu kira ini mungkin yang pertemuan pertama lah kita buat sepanjang tahun 2021. Baru kali pertama kita buat. Kita dapat berkumpul secara atas talian untuk semua tingkatan 2. Itu satu batch lah. Daripada kelas Belian sampailah kelas Zamrud. Okey, so inilah program yang telah dirancang di peringkat MRSM Maktab untuk subjek RBT untuk bagi pendedahan kepada para pelajar lah khususnya tentang teknik dan menjawab, dan mungkin kita akan bincangkan sedikit tentang isu-isu ataupun tentang apa-apa persoalan khususnya dalam subjek RBT. Okey, so tanpa membuang masa, cikgu kira cikgu buka majlis kita dululah. Sepatutnya dengan umur kita Al-Fatihah. Okey. Tahniah. Kalau ikut kita ada 69 orang pelajar yang berjaya atas talian. Tidak sampai pun kurang 50% lah daripada bilangan anda semua. So cikgu harap anda boleh encourage lagi lah rakan-rakan yang lain untuk sertai. Dalam masa yang sama, cikgu minta kerjasama anda, presiden kelas terutama atau timbalan, untuk terus berhubung dengan guru subjek masing-masing untuk update kehadiran pada hari ini, dan kehadirannya akan dilaporkanlah nanti sebagai rekod PGG kita. Okey, so untuk tidak membuang masa, cikgu akan persilakan Cikgu Asfa untuk membentangkan sesi pertama pada tahun ini. Yang segala hal itu dipersilakan Cikgu Asfa. Alright, terima kasih Cikgu Azli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pelajar semua. Selamat petang. Maaflah, dari baik juga cikgu sempat masuk sebelum jam 2.30. Okey. Sebab tadi cikgu keluar makan, lepas tu ada urusan lain lah. Ada parents pelajar SPM 2020 sampai datang tadi. Okey, untuk mohon ambil SPM. Okey, kebetulan saja SPM tu pun cikgu belum letak lagi di belum letak lagi di inilah. Okey, jadi tanpa membuang masa, okey, cikgu harap nampaklah skrin cikgu ni. Nampak ke skrin? Tak nampak lagi. Nampak skrin? Nampak cikgu. Nampak? Okey, alhamdulillah. Kurang bagus. Nampak? Nampak okey. Yang pertamanya, hari ini kita start kita punya teknik menjawab. Okey, hari ini kantor. Kantor pula. Alright. Hari ini kita akan buat teknik menjawab subjek RBT. Okey. So untuk kita punya kelas hari ini, okey, kita cikgu akan beritahulah sedikit tentang pencapaian anda. Yang pertama, pencapaian untuk semester 1 baru ni. Okey, pencapaian anda ni cikgu akan fokuskan kepada markah kertas anda, kertas peperiksaan bukan markah PNG, markah kertas peperiksaan anda sahaja.
dia lebih kepada merujuk kepada markah PT3 lah. Okey, markah PT3. Okey. Kemudian cikgu akan share juga dengan anda bentuk-bentuk soalan RBT. Okey, bentuk-bentuk soalan RBT dan juga contoh-contoh soalan. Okey, contoh-contoh soalan yang ada dalam subjek RBT lah. Okey, bahagian A, bahagian B, bahagian C. Okey, kita akan detailkan sedikit lah. Okey, akan detailkan sedikit contoh-contoh soalan tu. Okey. Baik, so tanpa berlama kita proceed. Okey, sebelum tu satu yang sorry. Okey, yang ini daripada salah satu apa panggil Imam Asy-Syafi'i. Okey, siapa-siapa yang kenal tu kenal lah. Okay, siapa yang kenal tu cikgu tak tahu apa. Okey, bila kamu tak tahan penatnya belajar, maka kamu akan menanggung peritnya kebodohan. Okey, ini bukan juga apa. Ini Imam Asy-Syafi'i yang cakap. Imam Asy-Syafi'i ini adalah salah satu ahli akademik, okey, ahli akademik ataupun orang panggil apa? Salafus salih pada zaman Islam dululah. Okey. Salah satu ilmuwan Islam yang popular, okay, yang hebat. So ini Imam Asy-Syafi'i yang cakap, bila kamu takkan penatnya belajar, maka kamu akan menanggung peritnya kebodohan. Okey, mungkin sekarang kamu tak rasa lagi. Okey, mungkin sekarang kamu tak rasa lagi. Okey, tapi nanti bila kamu sudah makin besar, kamu rasalah tu nanti. Okey, akan sampai satu masa nanti kamu rasa misalnya tak belajar betul-betul dulu. Okey, terutamanya bila dapat result SPM. Okey, masa form 4 form 5 tu belajar ala kadar. Okey, target tinggi. Kamu letak target kamu tu tinggi gunung. Okey, sampai ke bulan sana tu kamu punya target. Tapi masa belajar main-main. Okey, buat kerja tak buat betul-betul. Kan? Itu contoh lain, masuk kelas tapi baring-baring tidur-tidur. Buka ya, pasang ya, tapi tak dengar pun. Okey, dengar pun belum tentu masuk. Apa dia kalau dengar sambil baring-baring? Kan? Jadi itulah. Kalau kamu tak tahan penatnya belajar, maka kamu kena bersedialah untuk menanggung peritnya kebodohan satu masa nanti. Okey? Mungkin kamu tak rasa dari sekarang, macam cakap lah, kamu tak rasa dari sekarang. Akan datang nanti kamu akan rasa. Okey? Alright, so cikgu harap jadikanlah iktibar. Okey? Pepatah Melayu ada cakap, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Okey? Maksudnya apa? Kita usaha dulu. Okey, kita usaha sebaik yang mungkin kita boleh usaha. Okey, kemudian kita berserah. Kalau usaha pun tidak, kalau usaha pun tidak, buat apa? Kan? Kalau usaha pun tidak, lepas tu kamu tu berserah je, tawakal, redha. Mana boleh macam tu? Okey, kalau macam tu kamu usaha tapi kamu tidak berusaha, kamu mau sesuatu tapi kamu tidak berusaha. Okey, mustahil lah benda tu akan datang, akan sampai kepada kamu. Okey, contohnya kejayaan lah. Okey. So ini adalah pencapaian base kamu lah. Senang cerita di situ. Okey, ada 4 orang gagal daripada kelas 2 ada 5. Okey, kelas cikgu. Okey, daripada kelas cikgu kelas 2 ada 5, ada 4 orang gagal. Ni markah paper markah paper bukan markah PNG. Markah PNG tu saya tak mau tengok sangat sebab ada kirim mark kan. Okey, so basically ada 4 orang yang gagal untuk semester 1 baru ni untuk kelas cikgu. Okey, kemudian anda boleh tengok di situ A seorang pun tiada. Tiada seorang pun yang dapat A. Okey, B ada 11 orang sahaja. Okey, C ada 29 orang. Okey, C ada 29 orang. The rest semuanya berada di D, E dan F. Okey, kalau kita tengok di sini mod yang paling banyak berada pada kalau tak silap cikgu DE lah. Okey, DE. Tengok sini E lah paling banyak. Okey, paling ramai berada di E. Mod paling banyak di E. Okey. So di sini mungkin juga sekiranya cikgu macam cikgu tadi lah awal. Okey, cikgu faham adalah satu benda yang senang. Okey, kami faham juga. PDPM bukanlah satu benda yang senang. Tidak senang untuk kami, tidak senang untuk kamu. Okey, tapi macam juga, kalau kamu ada usaha,
Okey, kamu akan dapatlah apa nama tu tu. Okey, kalau contoh kamu tak faham, tanyalah pada cikgu kamu, message. Yes, Jen. Kenapa Jen? Oh, Ada soalan? tidak nampak screen cikgu. Tidak nampak skrin cikgu sudah. Yo. Sekarang nampak? Ya, belum lagi Nampak cikgu. sudah? Belum cikgu. Belum lagi. Oh, dia terkeluar Dia sudah ke? gelap saja. Ayo. Skrin dia tak ada Dia paparan. gelap je. Dia gelap. Cuba Dari tadi ke? share semula. Sekejap Kita share balik. Dia macam lagging thought line kau Yep. tu, geng. Ayo. Sekejap Rasanya lagging tu. Oh. Sekejap, kita tukar posisi lain pula. Kita tukar posisi, kita share screen balik. Sekarang masih black and white kah? Nampak tak sudah? Tidak nampak cikgu. Alamak. Kau pakai line maktab ke apa, geng? Enggak, aku di rumah. Sekejap. Kita selesaikan secepatnya mungkin. Sebentar. Tung. Kau aku punya ni yang freeze. Sekejap. Sebentar aku menyelesaikan dulu perkara ini. Cek. Kemanakah? Ayo. Sebentar. Banyak cabaran ni. OneDrive. Baik. Sudah. Internet pula hilang. Sebentar ya. Okey dah. Okey, check.
Sekarang ada kah? Kah masih lagi belum ada? Okey, boleh nampak dah. Ada cikgu. Okey. Yang ni nampak ke? Nampak slide lah? Nampak sudah. Alhamdulillah. Alright. Okey. So cikgu off dululah apa nama tu video, takut nanti terganggu balik. Okey. So kalau mu tengok di sini pencapaian kamu, okey, grade purata tingkatan kamu adalah 4.0621. Okey. Untuk makluman anda, grade purata ni untuk PT3, okey, paling teruk adalah 6.000. Okey, paling teruk adalah 6.000. So anda boleh tengoklah di situ. Sekarang ni anda berada di 4.0621. Ni satu batch punya lah. Okey, grade purata untuk subjek RBT satu batch anda 4.0621. Okey, yang paling teruk adalah 6.0 iaitu semua gagal lah. Kalau semua gagal, jadi dia punya grade purata adalah 6.0. Okey, so lagi sikit jumlah grade purata tu, maka lagi baiklah anda. Okey, so bila dia menghampiri kosong, grade purata anda menghampiri kosong, maka makin hebatlah anda. Okey, yang tu. Alright, so anda boleh tengok di sini di mana pencapaian anda. Okey, yang kelas terbaik adalah kelas 2 berlian lah. Okey, anda boleh tengok situ sendiri. Dia punya GP adalah 3.4. Okey, berbanding dengan lain-lain 4.4. Okey, kelas cikgu 225 4.4, 2 Zamrud pun 4.17. Okey, kelas cikgu Mawi sama 4.1. Okey, dua-dua kelas dia sama. Okey. Alright. So kalau andai katalah, okey, kepada kelas-kelas, kepada ahli kelas cikgu, sekiranya kamu tidak memahami konten yang kita belajar, okey, konten yang kita belajar, anda boleh PM cikgu. Okey, anda boleh PM cikgu tepilah. Okey, cikgu akan berusaha untuk menolong anda. Alright, next kita pergi ke seterusnya. Okey, ini adalah format. Okay, format kertas soalan RBT untuk PT3. Okey, tahun ni memang tiada PT3. Okey, tahun depan insya-Allah ada. Okey, so anda kena beringatlah. Okey, jangan anda ingat tahun depan tiada, mungkin ada. Sebab sekarang ni memanglah kes makin buruk. Tapi kebarangkalian apabila semua sudah vaksin 100%, okey, dia sudah akan jadi macam sakit, demam, macam itulah. Okey, so anda kena bersedialah tahun depan. Okey, so ini adalah format kertas soalan. Okey, yang pertama jenis instrumen. Instrumen adalah ujian bertulis. Okey, ada dua, ujian bertulis dan juga kerja khusus sekolah. Okey, kerja khusus sekolah. Kalau untuk ujian bertulis, jenis itemnya adalah OAP, objektif aneka pilihan, OPE, objektif pelbagai bentuk, subjektif respon terbuka, subjektif respon terhad, subjektif instrumen. Okey, ada 5 jenis item. Okey, ini nanti kita akan pergi detail satu persatu. Okey, kemudian untuk kerja khusus sekolah, amali. Okey, projek. Projek ni yang tahun depan kamu akan buat projek RBT. Okey, kamu kena mencipta menghasilkan satu produk. Okey. So anda kena ingat kerja projek anda tu, okey, kalau tengok di bawah tu wajarannya adalah 30%. Okey, wajaran dia adalah 30% untuk angka PT3 anda bagi subjek RBT. Okey, dia ada 120 markah. Okey, projek anda tu nanti berjumlah 120 markah. Wajaran dia 30% sahaja daripada markah PT3 anda untuk subjek RBT. Okey, kita tengok di situ bilangan soalan. Okey, bilangan soalan untuk ujian bertulis A ada 15 soalan OAP, aneka pilihan. Okey, bahagian B ada 20 soalan pelbagai bentuk. Dan bahagian C ada 3 soalan subjektif iaitu respon terbuka, respon terhad dan respon berstruktur. Okey. Kemudian macam biasalah cikgu saja tadi, kerja khusus satu sahaja amali ataupun satu sahaja projek yang anda akan hasilkan. Jumlah wajaran bahagian A 15 markah, bahagian B 55, bahagian C 30 markah. Semua sekali ada 100 markah untuk ujian bertulis. Untuk kerja khusus ada 120 markah. Jadi untuk markah sebenar paper RBT anda
adalah 220 markah. Okey, yang akan ditukarkan kepada 100%. Okey, 100 markah tu ditukarkan kepada 70% dan 120 markah tu akan ditukarkan kepada 30%. Okey, untuk kerja dari segi tempoh ujian, untuk ujian bertulis 2 jam. Okey, seperti mana yang anda lalui pada semester 1 baru-baru ni, okey, bersemuka 2 jam. Okey, untuk kerja khusus, anda akan menghabiskan 50% ataupun 60 ke 70% masa anda di tingkatan 3, okey, untuk menyiapkan projek. Okey, anda akan diberi masa selalunya daripada bulan April sehingga bulan Ogos. Okey, sehingga bulan September. So itulah duration masa anda untuk menyiapkan projek anda. Okey, so ada banyak masa untuk anda menyiapkan projek anda untuk tingkatan 3. Okey, dan dari segi konstruk soalan. Okey, konstruk soalan untuk ujian bertulis anda dia lebih kepada mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta. Okey, ada 6 konstruk soalan. Ini nanti kita akan tengok satu persatu. Kaedah penskoran analitik dan holistik. Okey, analitik dan holistik. Maksudnya di sini macam yang anda jawab kertas soalan baru-baru ni lah. Okey, analitik ni maksudnya anda jawab, kami akan analisis. Betul ke tidak jawapan anda tu? Okey, berdasarkan kepada rubrik bukan rubrik penskoran, panduan penskoran. Kalau kerja khusus dia bagi rubrik penskoran. Rubrik penskoran ni, okey, dia ada bagi contoh. Rubrik penskoran dia band 1 sampai band 6. Okey, kalau band 6 tu maksudnya anda mencapai kategori apa istilah ayat tu? Astagfirullahaladzim. Apa istilah tu jap. Nampak? Yang penting untuk rubrik penskoran ni anda mencapai band 1 sekiranya anda hanya ada satu sahaja aplikasi teknologi. Okey. Yang lain tu semua tidak siap. Okey, maksudnya laporan tidak siap, projek tidak siap. Tu semua maksudnya band 1 lah tu. Tapi anda ada orang panggil aplikasi teknologi ada satu sahaja. Tu contoh. Okey, paling teruk lah tu. Okey. Ni contoh untuk band 6. Okey, anda siap projek anda ada 2 aplikasi teknologi. Okey. Anda siap anda punya dokumentasi dan boleh dijadikan contoh projek anda dan juga pelaporan dokumentasi anda itu boleh dijadikan contoh. Okay, dijadikan contoh kebaikan anda, barulah anda boleh dikategorikan sebagai pelajar yang mendapat band 6. Okey. Okay, so itu adalah sedikit tentang format subjek RBT lah untuk pemakaran PT3 anda. Okey, ini adalah konstruk coding ya, terminologi P1, fakta P2. Okey, yang ini untuk anda faham. Bukan untuk anda faham, untuk anda tahu. Bukan untuk faham, untuk anda tahu. Okey, bentuk-bentuk soalan dia tu. Okey, memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai, mencipta, prinsip, metodologi. Okey, semua itulah. Pengkelasan ni kita kelaskan sesuatu benda. Urutan ni maksudnya contoh step pertama buat apa, step kedua buat apa, macam tu. Okey. Kriteria maksudnya ciri-ciri. Okey, metodologi merujuk kepada penghasilan. Okey, penghasilan. Okey, lalu prinsip. Okey, prinsip ni lebih kepada panggil tu? Contohnya kalau anda masuk bab electroplating, ada electroplating. Okey, atau prinsip electroplating di situ. Bab apa? Bab form 2 je rasa, bab form 1 je rasa kan bab form 2. Baru-baru ni rasanya kita baru belajar. Okey, iaitu bahagian kemasan electroplating. Lista prinsip sedikit. Okey, terminologi macam biasalah terminologi, istilah-istilah. Okey, fakta tu anda semua tahu. Semua yang kita belajar kebanyakannya adalah fakta. Okey, yang anda kena ingat untuk anda menjawab kertas soalan. Okey, ni adalah semua tajuk bagi subjek RBT. Okey, semua tajuk bagi subjek RBT daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 3. Okey, tidak banyak pun, ada 8 sahaja. Okey, ada 8 sahaja, ada banyak 8 sahaja.
Okay, dan anda boleh tengok di situ aplikasi teknologi. Bilangan kelima tu. Okay, bilangan kelima tu. Yelah tu kot. Nampakkah slide sekarang ni? Dia stuck ni. Okey, baru masuk. Okay. Nampak Alright. teknologi. Internet perlahan ni. Patutlah aku rasa patut tadi duduk kat office je. Okay. Okay, aplikasi teknologi. Okay, kalau anda tengok sini bilangan ada 8 sahaja, tapi aplikasi teknologi yang paling banyak iaitu ada 5.1 sehingga 5.9. Okay, dan form 2 paling banyak adalah berkaitan dengan aplikasi teknologi. Okay, kebanyakan subjek, kebanyakan topik aplikasi teknologi anda belajar di tingkatan 2. Okay, iaitu sebabnya contoh, okay, bab 1 form 2 adalah penyelesaian masalah secara inventif. Okay, masalah inventif dan masalah bukan inventif, MI. Okay, itu topik pertama, bab pertama. Lepas tu bab kedua, dia masuk di bab 2.1, bab 2.2, bab 2.3, bab 2.4. Okay, iaitu reka bentuk pembuatan, okay, teknologi pembuatan, okay, 2.1 teknologi pembuatan, kemudian reka bentuk mekanikal, reka bentuk elektrik, reka bentuk elektronik, aquaponik dan makanan. Okay, yang tu yang kamu belajar untuk form 2 lah. Okay, yang lain-lain tu adalah bab form 1 dan form 3. Alright, kita pergi ke next slide. Sudah nampak lah? Sudah nampak slide seterusnya? Sudah, cikgu. Okey. Alright, bahagian A. Objektif aneka pilihan. Ada 15 soalan sahaja. Okey, dan satu soalan satu markah. So jumlah soalan adalah, jumlah markah adalah 5. Okey. Pilihan jawapannya adalah A, B, C, D. Okey. Contoh jawapan yang ada 2 pilihan, 1 dan 2, 1 dan 4. Okey, kalau anda tengok sini, okey. Trik, apa dia punya trik untuk jawab soalan ni, tips, trik and tips untuk jawab soalan ni senang lah pun. Okey. Yang pertama, okey, untuk makluman anda, untuk soalan-soalan jenis pilihan yang ada nombor 1 sampai 4 Roman ni, okey, dalam 4 pilihan jawapan tu akan ada satu pilihan jawapan yang memang sangat obviously salah. Okey, so anda cari dulu jawapan yang memang obviously salah yang tidak kena mengenal langsung dengan soalan. Okey, dan langsung tidak kena mengenal dengan soalan. Kemudian contoh, okey, contoh anda dapat kenal pasti nombor 3 salah. So anda potong semua jawapan yang ada pilihan nombor 3. Okey. So anda akan dapat jawapan contoh untuk jawapan 2 pilihan tu. Okey. Anda tengok nombor 2 jawapan ada nombor 1. Makanya nombor 1 tu auto betul. Anda dah tak payah dah nak baca lagi soal apa, jawapan pilihan 1 tu. Okey, auto betul. So anda just terus baca pilihan jawapan nombor 2 dan nombor 4. Which one yang paling tepat? Okey. Itu kalau jawapan 2 pilihan. Tapi kalau jawapan 3 pilihan, sebenarnya paling senang anda cari je satu yang jawapan salah. Confirm anda akan dapat jawapan yang betul. Itulah tips and tricks yang paling mudah untuk jawab soalan objektif ni sebenarnya. Okey. Cari pilihan jawapan yang salah. Kalau anda jumpa ni lah. Kalau anda kata anda jumpa yang ada Roman ni 1 sampai 4. Tapi cikgu yakin tidak semua soalan tu berbentuk 1 hingga Roman. Okey, dia tidak semua macam tu. Okey, sekiranya anda jumpa soalan berbentuk Roman seperti ini, 1 hingga 4 Roman, gunalah tips yang saya bagi tu. Okey, insya-Allah cepatlah anda jawab dan betul jawapan anda. Okey, so 2 tips and tricks untuk jawab bahagian A. Okey, kemudian kita tengok seterusnya. Bagi soalan urutan tiada penggunaan perkataan dan. Okey, tiada dan lah. Kalau ada dan tu maksudnya bukan urutan lah tu. Okey, so anda tengok contoh pilihan jawapan. Okey, 1, 2, 4, 3. Okey, untuk bagian urutan ni, yang ini memang
tips daripada cikgu adalah anda kena tahulah proses dia, baru anda boleh jawab. Okey. Kalau anda ingat-ingat lupa proses dia, okey, so anda ingat-ingat balik. Macam itulah tips dia. Untuk urutan ni memang tidak boleh ditolong. Okey. Melainkan anda kena tahu, okey, basic perkara tu mula dengan apa dan akhir dengan apa. Okey. So cara susun item ikut susunan tajuk ataupun konteks. Okey. Dan juga ikut konstruk. Okey. Cara susun item ni maksudnya, okey, contoh kalau soalan 1 itu berkaitan dengan bab 1 tingkatan 1. Okey, iaitu pengenalan reka bentuk. Okey, so daripada soalan 1 sampai soalan 15 tu dia akan mengikut urutan. Okey, dia tidak akan sama sekali contoh. Soalan nombor 1 tu terus-terus masuk mekatronik. No. Soalan objektif tidak akan jadi seperti itu. Okey, dia akan mengikut urutan. Maksudnya mengikut urutan tu adalah ikut tajuk lah. Okey, contoh bab 1 form 1. Dia akan start dengan bab 1 form 1. Okey, soalan nombor 1. Kemudian dia akan masuk dengan bab-bab seterusnya. Habis soalan 1 sampai 15 tu, contoh 1 sampai 5 tu adalah soalan form 1. Okey. So next itu baru dia akan masuk soalan form 2. Dan next itu baru dia akan masuk bab form 3. Okey, dia akan ikut urutan. Okey. Dan dia juga akan ikut konstruk item lah, maksudnya daripada paling senang sehingga jadi paling susah. Okey, maksudnya dia punya aras soalan tu daripada senang sampai paling susah. Oleh sebab itu soalan 1 dan soalan nombor 5 tolonglah jangan salah. Okey, soalan nombor 1 hingga soalan 5 tolonglah jangan salah. Sebab tu adalah soalan paling senang. Okey, selanjutnya soalan 1 hingga 5 ni adalah soalan-soalan yang paling senang. Jadi tolonglah jangan salah. Kalau anda salah di situ, anda sebenarnya rugi. Okey, rugi markah anda. Okey, rugi markah anda. Okey, next kita pergi dengan bahagian B, objektif pelbagai bentuk. Okey, untuk objektif pelbagai bentuk ni pula, okey, soalan yang paling susah. Okey, soalan yang paling susah untuk objektif pelbagai bentuk ni biasanya pelajar banyak salah di bahagian supply type. Supply type di bahagian B. Maksudnya apa? Maksudnya soalan tu dia tidak bagi anda choice. Dia tidak bagi jawapan. Dia bukan suruh padankan, dia bukan suruh tulis A, B, C, tidak. Okay, dia tanya contoh, senaraikan dua kelebihan memanah. Contoh, okay, atau menggunakan vertigasi, sistem vertigasi berbanding sistem aquaponik. So anda kena tulis terus jawapan anda di situ. Itu adalah supply type. Maksudnya soalan dia terbuka dan anda kena isi. Dia tiada bantuan. Berbanding dengan soalan bahagian B yang lain, contoh tandakan right, okay, tandakan pangkah, isi tulis A, B, C dan D. Okey, contoh. Okey, itu contoh lain bagi soalan bahagian B. Yang itu bukan supply type. Supply type ni macam jawab tadi. Okey, soalan dia minta anda tolong isi ruang jawapan. Okey. Kemudian kita ada objektif bergrade. Okey, pada OPB bahagian B adalah soalan melibatkan langkah tertentu. Contohnya pengiraan kos. Okey, objektif bergrade. Okey, so biasanya untuk pengiraan kos ni cikgu rasa cikgu sudah mention banyak kali dalam kelas. Okey, saya mention banyak kali bila soalan pengiraan yang pertama sekali anda kena tulis dia punya formula. Kedua, langkah kerja dia ataupun method. Okay, dan yang terakhir jawapan. Okay, answer. Kalau anda tulis formula dan method tapi jawapan anda salah, so anda akan dapat 2 markah sahaja. Kalau anda tulis jawapan betul, formula dan method tu salah, so salah jugalah dia. Okay, so macam tu. Okay, anda kena betul-betul fahamkan ikutlah. Maksudnya kena tulis semua. Kalau untuk soalan pengiraan dia, kalau soalan pengiraan dia keluar, yang pertama sekali anda kena tulis formula. Yang kedua, pengiraan, kena tunjuk. Yang ketiga, jawapan. Okey, tolong ingat, jawapan mesti ada unit.
Okay, jawapan mesti ada unit. Contoh, anda mengira kos. Kos menghasilkan satu produk. Okay, dalam kos tu mesti ada ringgit Malaysia. Berapa harga semua kos? Mesti ada RM. So RM tu adalah unit. So jangan tertinggallah RM tu. Okay. Kejap lagi kita tengok contoh di bawah. Okay. Kemudian bahagian C, soalan subjektif. Ada 3 soalan sahaja dan 1 soalan 10 markah. Okay, semua sekali adalah 30 markah. Keyword untuk bahagian C ada 5, iaitu yang pertama memahami, iaitu merujuk kepada situasi lama. Okay, pelajar perlu recall sahaja untuk menjawab soalan tersebut. Okay, yang kedua aplikasi. Okay, aplikasi beri situasi baru, selesai cara lama. Okay, aplikasi ini maksudnya dia bagi satu masalah, anda kena selesaikan dengan cara sedia ada. Okay, kemudian analisis. Analisis ni dia ada bagi masalah dan dia suruh bagi jalan penyelesaian. Okay, anda kena listkan masalah, anda kena listkan penyelesaian. Itu analisis. Untuk menilai pula, anda akan buat perbandingan. Okay, perbandingan dan pilih salah satu yang terbaik. Kemudian yang terakhir mencipta, menghasilkan sesuatu yang baru. Okay, nota. Keyword sedia untuk bahagian C memang ada 5 ni. Okay, tapi dia soalan ada 3 saja. So soalan tu mungkin dia boleh gabungkan konsep-konsep ni sekali. Okay, ataupun dia hanya pilih satu sahaja konsep ni untuk dia aplikasi buat soalan. Okay, contohnya macam memahami. Okay, boleh juga dia aplikasi, dia boleh juga dia combinekan dengan memahami dan mengaplikasi. Okay, contoh. Okay, kita tengok. Okay, ini adalah agihan masa menjawab. Okay, bahagian A ada 15 soalan. Okay, anda sepatutnya peruntukan masa anda untuk 90 saat sahaja. Okay, 90 saat sahaja. Oh, by the way, sebelum tu. Ada rakan anda yang baru-baru ni ketika peperiksaan semester 1, bahagian A ni dia sudah sediakan ruangan objektif untuk dihitamkan. Okay, tapi ada antara kawan anda ni yang tidak hitamkan di bentuk di jawapan, di tempat jawapan objektif yang disediakan. Okey, sebab tu lah dapat gagal tu. Okey, sebab tu lah dapat F tu. Sebab tu dah jawapan di bahagian A. Okey, kamu kena ingat kalau kamu tulis jawapan untuk dikategorikan sebagai anda telah menjawab soalan, maka anda kena hitamkan di ruangan jawapan yang disediakan. Okey. Kalau anda tidak hitamkan di ruangan jawapan yang disediakan, okay, maka cikgu kategorikan sebagai, cikgu sebagai pemeriksa kategorikan sebagai anda tidak menjawab soalan. Okey, anda tidak menjawab pun bahagian A tu. Okey, contoh cikgu pun dah ingat juga sebenarnya siapa yang buat tu, tapi cikgu tahulah memang ada. Adalah satu orang hamba Allah tu. Okey. Kemudian untuk bahagian B, suggestion masa dia adalah 120 saat. Okey, sebab ada berapa soalan tadi? 20 soalan. Okey, maksudnya kalau 120 saat anda bagi dengan 20 soalan, makanya satu soalan lebih kurang berapa saat? Berapa saat anda jawab kalau bagi 20? 120 bagi 20 dapat berapa? Hello. Okey, terima kasih jawab. Lebih kurang 60 saat. Okey, maksudnya ada 2 minit. Setiap satu soalan di bahagian B, masa menjawab adalah 2 minit. Okay, untuk bahagian C, 20 minit sahaja yang anda boleh peruntukkan untuk jawab di bahagian C. Ada 3 soalan. Okay, ada 3 soalan. So anda bahagilah, lebih kuranglah around 6 minit satu soalan. Okay, anda jawab satu soalan tu 6 minit. So anda ada baki lagi 2 minit untuk bahagian C. Okay. Okay. So itu adalah agihan masa untuk menjawab. Alright. Sebelum cikgu continue, ada lagi kan ni? Pelajar ada lagi?
Cuba pelajaran lagi kah? Ada cikgu. Bagilah, bagi thumbs up ke, angkat tangan ke apa ke. Okay. Baik, terima kasih. Alright. Okay, nampak skrin cikgu sekarang ni? Nampak cikgu. Cikgu. Okey, contoh-contoh. Okey, contoh-contoh kesilapan menjawab. Okey. Okey, nampak yang ni? Nampak kan? Okey, nampak tu. Alright. Contoh-contoh kesilapan menjawab. Okey, anda tengok di situ contoh yang pertama. Okey, dia suruh tandakan right pada alatan. Ni soalan form 3 ya. Contoh soalan form 3. Dia suruh tandakan right bagi jawapan yang betul. Okey, pada ruang jawapan. Okey, anda tengok markah di situ ada 3 markah sahaja. Okey, jadinya kalau 3 markah sahaja, anda kena tik 3 sahaja jawapan yang betul. Bukannya tik semua. Kalau anda tik semua, maksudnya salahlah semua terus. Okey, kami sebagai pemeriksa akan bagi kosong terus. Markah, kami akan bagi kosong markah. Sekiranya ada jawab semua macam tu. Alhamdulillah. Maaf, minum air sekejap. Okey. What if kalau anda punya jawapan, anda buat 3 tik. 3 tanda right, 1 pangkah. Okey. 3 tanda right, 1 pangkah. So, kalau di situ, okey, kami akan terima lagi jawapan anda. Sebab apa? Sebab sebenarnya dia suruh tik 3, dia suruh tik tanda right saja. Tak perlu pun pangkah tu. Tapi disebabkan anda ni rajin sangat, okey. Jadi kami bagilah peluang kepada anda dan terimalah jawapan anda. Okey. Yang itu. Sebab apa? Asalkan tik tu ada 3. Itu tidak lebih daripada markah yang diperuntukkan. So kami pun assume anda tahu jawapan dia. Bukannya macam contoh yang ditunjukkan ni, okey, ini namanya mau try nasib. Kamu ingat kami akan terima, kami akan ambil okey, mana yang betul kami bagi jawapan. No. Okey, kami tidak akan buat seperti itu. Itu bukan apa panggil? Teknik memeriksa. Okey. Kalau macam tu baik cuba bagi markah betul semua. Tak payahlah jawab soalan, bagi terus 100%. Kan? Kalau anda kata buat macam ni, baik cuba bagi 100 siap terus paper kamu. Tak payah cuba semak. Okey? Ni namanya orang tidak tahu, so dia mau try and error. Okey, nasib lah. Nasib. Main pokok silap lah kan. Okey? Okey, kita tengok di gambar yang kedua. Yang ini, mengikut urutan. Okey, untuk mengikut urutan. Okey, kalau anda tengok di situ, okey, anda tengok di situ kenapa dia salah di bahagian pengambilan produk atau kenapa produk itu dibraketkan? Sebab anda tengok jawapan di atas, apa yang sudah diberi ialah penghasilan komponen, bukannya penghasilan produk. Okey, untuk soalan seperti ini, sila pastikan anda salin 100%. Anda salin bulat-bulat jawapan yang sudah diberi. Okey, jangan tukar-tukar jawapan dia tu. Tidak perlu. Kalau soalan tu dah bagi jawapan, kamu salin je bulat-bulat jawapan tu. Dia telah ulang. Salah tunjuk pandai kamu ni. Okey? Contoh ni bukan kamu lah. Ni orang lain. Okey? So, okay, sila pastikan. Kalau anda kata soalan seperti ini, anda tulis yang 100% ini adalah diri. Okay, dan ni macam fill in the blank lah. Tapi fill in the blank yang sudah ada jawapan. Macam padankan. Okay, dan macam padankan macam itulah. Okay, so tolong jangan buat kesilapan-kesilapan yang orang cakap ni silly mistake lah. Okay, ni silly mistake ni akan menyebabkan anda kehilangan markah. Okay, alright. Kita pergi ke soalan seterusnya. Okay, kamu tengok di sini. Okay, dia soalan minta padankan komponen itu dengan menulis P, Q dan R.
Parapetak yang disediakan. Bukannya suruh anda tulis paip ladang, penitis, tangki nutrien. No. Okay. Kalau anda jawab seperti ini, automatik salah sebab anda tidak mengikut kehendak soalan. Okay. Kalau anda sudah tahu yang gambar pertama tu tangki nutrien, tulis je lah P. Kan anda suruh tulis P. Ni namanya orang rajin yang silap tempat. Okay. Orang pelajar rajin yang silap tempat. So tolong ikut kehendak soalan. Baca dulu soalan tu. Jangan overconfident sangat. Baca soalan dengan teliti. Dia suruh tulis P, Q dan R. Tulis siap P, Q dan R. Okay. Kamu ni bila part suruh rajin, jadi malas. Bila part suruh tulis jawapan malas, mu jadi rajin. Contoh. Okay. Contoh bukan kamu lah. Pelajar lain ni. Okay. Jadi minta tolong lah. Okay. Minta tolong. Baca soalan betul-betul. Kalau anda sia-sia je anda hilang markah. Okay. Jawapan tu memanglah betul. Tapi anda tidak mengikut kehendak soalan. Okay. So ingat cikgu tadi. Apa-apa pun baca soalan betul-betul. Okay. So kita tengok yang seterusnya. Di sebelah tu. Okay. Yang ini adalah contoh bagi supply type. Okay. Ciri-ciri project brief. Ini adalah contoh bagi supply type. Okay, kosong. Dia tidak bagi anda apa-apa. Bukan macam contoh soalan di sebelah tu. Okay, dia tiada jawapan, anda kena isi berdasarkan kepada pengetahuan anda. Okay, inilah contoh soalan supply type. Dan untuk makluman anda, okay, supply type ni hanya ada 10% daripada semua soalan di bahagian B. Okay, kalau soalan semua ada 20 soalan bahagian B, kalau 10% maknanya dia tidak akan lebih daripada 2 soalan. Okey, 10% daripada semua soalan bahagian B maksudnya maksimum 2 soalan sahaja. Okey. Okey, so next kita tengok seterusnya. Okey, yang ini pun contoh bagi bagi soalan supply type. Okay. Soalan supply type. Okay. Bila soalan supply type ni sebenarnya dia akan menguji kepada yang pertama ingatan anda dan yang kedua fakta. Okay. Soalan berjenis fakta. Sejauh mana anda ingat. Okay. Sejauh mana anda ingat fakta. Contoh macam ni lah. Ada berapa? Okay, ada silsilah ada 3. Okay, tapi surat gambar, majalah poster, media lisan. Ada ke media lisan yang anda belajar? Okay, so yang ini bahagian media-media periklanan ni. Okay, ni contoh ni bab form 3 ya. Ni bab form 3. Contoh lah ni contoh. Okay, so tolong. Okay, soalan supply type ni adalah soalan yang paling susah lah. Kebanyakan pelajar selalu salah lah. Okay, sebab apa? Sebab dia tiada pilihan jawapan. Dia tak ada pilihan jawapan, dia bukan main tik, dia bukan susun ABC, tak. Okey, dia pilihan anda kena ada knowledge dan anda kena hafal, anda kena ingat baru anda menjawab soalan-soalan supply type. Okey. Kemudian bahagian B, kita tengok di sebelah tu pula. Sebelah tu pun sebenarnya adalah contoh bagi soalan supply type. Okey, sebab anda kena tulis di situ. Okey. So, untuk bahagian supply type ni, okay, satu yang anda kena ingat ialah jawapan anda mesti kata kerja, mesti kata, contohlah macam kata nama khas kan, okay, mesti tepat ejaan dia, okay, dan mesti betul ejaan dia, dan mesti membawa makna yang betul. Contoh macam tu, keseimbangan. Okay, keseimbangan apa tu? Isometri itu apa? Dia adalah sejenis lakaran. Okey, lakaran isometri. Okey, bukannya keseimbangan. Okey, keseimbangan apa tu? Kalau rambah-rambah tu. Okey. Cuba jawapanlah. Keseimbangan simetri. Simetri, bukan iso. Okey, simetri, seimbang. Asimetri tidak seimbang. Okay, keseimbangan yang tidak seimbang. Okay, so tu. So maksudnya di situ anda pelajar yang menjawab ni salah lah. Okay, bukannya isometri, simetri sahaja.
Okay. Alright. Next soalan. Tengok di sini. Berikut adalah maklumat komponen utama sistem fatigasi. Okay. Ni lagi. Macam cikgu cakap tadi. Tolong ya pelajar-pelajar sekalian. Okay. Atas tu dia sudah bagi jawapan. Okay, dia sudah bagi jawapan. Soalan tu pun cakap, lengkapkan jadual berikut dengan menulis jawapan yang betul. Jawapan dia tu sudah ada di atas tu. Pilih je daripada 3 tu. Masukkan di tempat yang betul. Apa lagi yang tiba-tiba air medium ikannya tu. Okay. Ni contoh lah. Contoh. Contoh pelajar jawab. Tapi bukan kamu lah, orang lain. Okay. So di situ sudah ada jawapan. Adakah orang bagi situ jawapan ada air dan ikan? Tidak. Jawapan itu alur keluar, sumber dan alur masuk. Jadi pilihlah jawapan yang ada di atas tu. Tak payahlah kamu create jawapan yang baru. Okay. Okay. Kemudian kamu tengok di sebelah tu lagi. Yang ini dia betul sudah tulis A, B, C, D. Okay. Dia betul sudah tulis A, B tu. Tapi tiba-tiba ada huruf baru. T. Okay. Ada huruf baru pula tulis T. Padahal soalan tu dia suruh tulis jawapan A, B, C atau D. Dalam ruang jawapan. Tiba-tiba wujud huruf T. Kan? Ajaib kan? Tak tahulah daripada mana pula datang huruf T ni. Okay? Yang tidak disangka-sangka muncul. Okay? So tolong ya pelajar sekalian. Bila anda mau tulis jawapan, sudah pastikan. Okay, jawapan anda tu adalah seperti mana yang berada pada soalan tu. Okay, baca soalan tu betul-betul. Dia suruh tulis apa? Kalau dia suruh tulis ABCD, tulis jalan ABCD. Tak payah tulis benda pelik-pelik. Tak payahlah rajin sangat Musalim. B, fungsi. Anda tulislah fungsi situ. Okay, ada lagi menarik. B, okay, B, fungsi. Dia siap lukis lagi kotak. B, fungsi. Dalam tu. Itu terlebih rajin namanya. Okay, so tak payah. Yang susahkan diri aku. Okay, just tulis B. Cukup. Ikut kehendak soalan. Okay. Kita tengok yang lain. Contoh. Nyatakan ciri-ciri dalam ruang jawapan. Okay, nyatakan ciri-ciri dalam ruang jawapan. So, kalau tengok daripada sini, jawapan yang beri itu bukanlah ciri-ciri. Okay, dan ini pun contoh lain bagi supply type. Okay, dia menguji anda punya knowledge. Okay. Sejauh mana anda ingat atau tidak. Okay. Next question kita tengok di sebelah tu ada contoh pengiraan kos. Bukan pengiraan kos. Pengiraan. Contoh pengiraan. Soalan pengiraan. Okay. Yang pertama ada apa panggil itu formula. Cakap tadi. Yang pertama formula. Kedua method. Ketiga jawapan. Okay. Formula sudah ada, method sudah ada. Terakhir sekali jawapan. Jawapan tu salah sebab apa? Sebab tiada unit. Okey. Sila pastikan jawapan anda mesti ada unit. Okey. Mesti ada unit. Alright. Okey. Ini adalah contoh bahagian soalan C. Okey. Soalan memahami dan menganalisis. Okey. Macam cikgu cakap tadi awal-awal, okey ada 5 tu. Okey. Kita tengok balik soalan bahagian yang awal-awal tu. Okey. Menganalisis. Menganalisis ni maksudnya sekejap mana dah tadi? Yang di sini. Nampak ke? Cikgu sudah kembalikan slide ke slide asal tadi, slide awal. Nampakkah slide yang lain ni? Kah masih sedang? Masih yang ni soalan belakang. Masih yang soalan belakang. Dia slow sikit kot. Sekarang? Okey dah. Okey. Okey. Kita belajar. Okey, ni kita ulang balik tadi ya. C, keyword tu bahagian C, memahami. Masih merujuk kepada situasi lama, kita call dia menjawab soalan. Kemudian ada aplikasi. Okay, ni yang tadi itulah. Okay,
So kita tengok balik soalan yang tadi, bahagian C. Okey, untuk soalan memahami. Dah pergi ke soalan ke masih itu? Ada bahagian C dah. Okey. Alright. Untuk soalan memahami, okey, kalau tengok di sini masih merujuk kepada situasi lama, recall sahaja. Okay, recall sahaja untuk kita menjawab soalan tersebut. Contohnya macam Raja 9 menunjukkan sebelah apron yang akan dihasilkan. Pabrik untuk menghasilkan apron itu disediakan. Uraikan langkah untuk menghasilkan produk tersebut. Okey, itu contoh. Contoh soalan adalah menghasilkan apron. Menghasilkan apron ini adalah situasi lama ataupun benda yang ada. Okey, so anda just recall saja macam mana menghasilkan apron. Dia tiada penambahbaikan. Dia bukannya soalan suruh anda hasilkan satu apron baru yang hebat. Okey, anda. Okey, dia hanya suruh uraikan macam mana menghasilkan sebuah apron. Sehelai apron. Sehelai apron. Okey. Okey, untuk soalan analisis, tengok yang soalan ikan itu pula. Okey, projek aquaponik itu adalah contoh soalan bagi analisis. Sebab apa? Sebab dia mesti ada masalah dan mesti ada jalan penyelesaian. Okey, kalau kamu tengokkan yang cikgu bulatkan warna merah tu, soalan bahagian B, dia suruh nyatakan 3 masalah. Kemudian di bahagian C, dia suruh huraikan cara menyelesaikan masalah. Okey, umpamanya soalan bahagian C1 ni, soalan analisis. Okey, anda dah nyatakan masalah, lepas tu anda kena cadangkan sekali penyelesaian. Dan selalunya soalan-soalan seperti ini adalah soalan-soalan berangkai. Okey, soalan berangkai maksudnya kalau anda jawab B1 berkaitan dengan baja makanan, so di C1 jalan penyelesaian dia perlulah berkaitan dengan baja dan makanan. Okey, sama juga dengan B2 anda cerita pasal air. So pada C2 anda kena cerita pasal air. Okey, bukannya cerita pasal B2 cerita pasal air, tiba-tiba di C1 cerita pasal ikan. Okey, tidak, bukan macam tu. Sebab soalan-soalan ni adalah soalan berangkai dan dia berkait. So tolong, kalau di B1 anda jawab pasal ikan, maka di C1 pun pasal ikan. Okey, jangan anda alih-alihkan tempat dia tu. Okey, tolong ingat yang ini. Okey, teknik menjawab. Okey, ni adalah teknik menjawab. Okey. Okey, seterusnya kita tengok contoh lah. Okey, ni contoh soalan semester 1 anda. Okey, soalan berkaitan dengan perbandingan. Okey, cikgu terpaksa ambil yang soalan muka surat 17 tu tiada kaitan juga dengan perbandingan sebenarnya. Okey, tapi cikgu mau tunjukkan bahawasanya soalan 36 ini adalah soalan berangkai. Okey, soalannya adalah soalan berangkai. Anda kena nyatakan 2 komponen mekanikal. Kemudian di bahagian B itu pula, soalan B, dia suruh terangkan fungsi setiap komponen yang anda nyatakan di 1A. Kalau di A itu pun anda dah salah, so bahagian B dan bahagian C pun salah. So anda tidak akan dapat markah di situ. Okey, sama juga macam contoh, okey, macam contoh anda anda jam Hello. Tengah webinar PGG. Webinar PGG. Okay. Alright. Maaf gangguan. Okay. Kita tengok balik tadi, okey. So soalan ni kalau anda tengok betul-betul, soalan ni adalah soalan berangkai. So kalau anda salah di A, anda akan salah semua. So kalau anda tidak dapat 2 markah di atas tu, anda automatik hilang 8 markah yang lain. Okey. So di sini kena berhati-hati. Soalan seperti ini memang sangat merugikan pelajar. Tapi inilah hakikat soalan untuk PT3 yang anda kena lalui. Okey. So bahagian C ni adalah bahagian yang paling senang anda dapat markah dan paling senang anda hilang markah. Di antara dua je tu. Sama ada anda dapat full mark
ataupun kosong markah. Macam tu. Okay, kalau anda dapat full mark pun anda mungkin dapat 6, 7, 8 markah. So okey lah. Okay. Cakap salah 1, 2 tu okey. Tu biasalah tu. Okay. So soalan macam ni, okay, ni adalah soalan perbandingan. Anda tengok di bahagian 36C tu. Itu adalah contoh bagi soalan menilai. Okay, ini contoh soalan menilai, iaitu untuk soalan menilai ini, okay, anda akan buat perbandingan. Okay, anda akan buat perbandingan. Perbandingan di sini, dari segi kekuatan, kelemahan produk tersebut. Okay, anda nyatakan kelemahan ataupun kekuatan komponen mekanikal yang ada pada produk tersebut. Okay, so biasanya biasanya soalan ni bila dia suruh nyatakan kekuatan, perbandingan antara kekuatan dan kelemahan, so anda kena pilih satu. Tetapi soalan yang ini dia tidak minta anda pilih salah satu. Okay, dia minta anda cadangkan penambahbaikan. So ni pun adalah salah satu evolusi soalan penilaian, soalan menilai, soalan perbandingan. Okay, ni orang kata ni level yang lebih tinggi lah. Okay, bila sudah mencadangkan penambahbaikan, maka dia pun sudah termasuklah kepada menganalisis. Okay, soalan ni pun ada masuk sikit-sikit berkaitan dengan analisis. Okay, iaitu mencadangkan penyelesaian ataupun penambahbaikan. Okay, alright. So kita tengok contoh seterusnya. Okay, yang ini lakaran penambahbaikan. Okay, lakaran penambahbaikan ni adalah soalan mencipta. Sebab apa? Sebab anda mencipta produk, okay, mencipta produk yang memerlukan penambahbaikan. Anda mencadangkan penambahbaikan. Okay, so bila anda mencadangkan penambahbaikan, anda membuat lakaran, so itu maksudnya anda mencipta. Okay, dan kalau tengok dan melalui subjek RBT yang anda belajar ni pun, kita akan start semuanya dengan cari idea. Okay, lepas cari idea, kita akan hasilkan lakaran. Okay, lakaran tu yang menentukan anda punya ciptaan anda pada akan datang. Okay, kita akan bermula dengan lakaran. So, ini adalah contoh-contoh soalan untuk mencipta. Okay, kemudian soalan yang sebelah adalah soalan mengaplikasi. Okay, soalan mengaplikasi. Dia suruh lakar satu iklan dengan menggunakan kaedah iklan yang sesuai beserta label. Okay, dia suruh anda create benda yang ada secara biasa. Maksudnya ataupun dia bagi satu situasi, okay, ada masalah, dan dia suruh anda selesaikan dengan cara yang biasa orang selesaikan. Contohnya macam iklan. Okay, anda hasilkan bentuk iklan. Okay, penghasilan bentuk iklan ni dia tidak boleh jadi seperti soalan mencipta. Dia lebih kepada soalan aplikasi. Okay, maksudnya anda just create iklan yang, kalau anda kata anda create soalan, anda buat lakaran iklan yang Powerball, okay, orang kita akan label, oh tu iklan. Okay, dia tidak akan cakap, oh ni iklan besi baru. Okay, tak. Tapi kalau anda mau tengok iklan-iklan yang kreatif, okay, yang power-power, anda boleh tengok di YouTube iklan-iklan Thailand. Okay, iklan-iklan Thailand adalah iklan-iklan sangat kreatif. Okay, sebenarnya. Okay, itu contoh. Okay, itu lain salah. Okay, so maksudnya di sini, ini adalah contoh-contoh soalan bahagian C. Okay, cerita tadi ada 5 contoh soalan bahagian C dan cikgu pun dah terangkan terangkan kepada kamu contoh-contoh soalan 5 soalan tu lah, contoh-contoh 5 soalan tersebut. Okay, anda boleh tengoklah. Alright. So apa lagi? Habis sudah. Pak cikgu sampai situ je. Okay. Kita sebelum cikgu serahkan balik kepada cikgu Azli. Okay. Okay, ni tips kekalkan motivasi belajar di rumah. Okay. Pertama sekali, macam saya cakap tadi lah, kalau kamu yang adalah yang belajar, maka akan menanggung peritnya kebunuhan. Okay, so tips kekalkan motivasi belajar di rumah, buang virus malas. Okay, jangan cakap malas.
cakaplah rajin. Contohlah bangun-bangun pagi kan. Anda bangun pagi, alamak kelas pukul 8 lah. Malasnya nak bangun. Jangan cakap malasnya nak bangun. Cakaplah rajinnya mau bangun. Okey, ubah perkataan malas kepada okey, insya-Allah nanti lama-lama dia jadi anda jadi rajin tu. Okey, sebab apa? Sebab tu semua apa benda yang anda lafazkan, apa benda yang anda cakap tu, telinga anda dengar, otak anda proses, okey, melekat ke hati anda. Lagi banyak benda baik ataupun percakapan anda tu adalah benda-benda yang bagus, maka hati anda akan jadi baik. Okey, perkara anda akan fikirkan benda-benda yang positif. Ni kalau asyik-asyik anda cakap anda duduk di rumah malas lah. Alah, lain internet tiada lah. Cuba anda tukarkan kepada rajinnya aku hari ini. Walaupun sebenarnya memang malas ni. Okay? Tapi cakaplah macam tu, rajinnya aku hari ini. Okey, harap-harap kejap lagi ada lain internet. Janganlah asyik cakap, alah lain internet tiada juga ni. Tak payahlah masuk kelas. Janganlah cakap macam tu. Harap-harap kejap lagi ada lain internet. Ubah cara anda bercakap dan ubah cara anda menghadapi sesuatu situasi. Okey, positifkan benda yang anda cakap tu. Okey, tu. Buang virus malas. Yang kedua, hargai dan urus masa anda. Okey. Sebabnya, okey, tolong hargai dan urus masa anda. Anda belajar kelas anda hanya daripada pukul 8 sampai pukul 1.30. Cikgu faham, okey, anda ada kerja-kerja rumah yang diberikan oleh cikgu anda. Setiap hari ada tugasan. Okey, jadi itu sahajalah masa anda untuk belajar. Okey, so fokuslah, hargailah masa anda, urus masa dengan baik. Okey, cikgu mungkin cikgu tidak faham situasi anda di rumah macam mana. Anda lebih memahami situasi anda di rumah macam mana. Okey, jadi cuba rancang, cuba plan yang terbaik untuk anda di rumah. Okey, cuba cari jalan penyelesaian yang terbaik untuk anda yang berada di rumah sebab anda lebih memahami situasi anda. Okey, orang lain mungkin boleh cakap. Okey, mungkin cikgu pun boleh cakap juga. Kan ada semua orang diberi masa 24 jam. Betul, memang semua orang diberi masa 24 jam. Okey, tetapi 24 jam orang yang bujang macam cikgu dan orang yang sudah berkahwin macam Cikgu Azli dengan Cikgu Asmawi tidak sama. Okey, macam contoh Cikgu Azli dengan Cikgu Asmawi, dia ada anak lagi. Cikgu ni bujang, tiada siapa-siapa. So main 24 hours, lagi banyak masa yang cikgu boleh peruntukkan untuk diri sendiri berbanding Cikgu Azli dengan Cikgu Asmawi. So sama macam kamu. Okey, sama macam kamu. Okey, kalau contohlah di rumah kamu ada gadget 2 aja. Adik kamu ada 4 orang, masing-masing ada kelas. Okey, so kamu kena aturkanlah jadual kamu. Kalau contoh kamu ni anak sulung, aturkan masa kamu dengan adik-adik kamu tu. Okey, mana lagi mau tolong mak ayah di rumah kan, yang rajin-rajin tu kan, tolong masak di rumah lah apalah. Okey, so tolong. Okey, so tolong atur betul-betul masa kamu. Okey, hargailah masa kamu sepanjang kamu masih berada di rumah ni. Okey, so sama juga kalau kamu tidak faham tekslah cikgu kamu, jangan diam-diam. Okey, jangan buat-buat faham tapi sebenarnya tak faham. Sekali result dapat 19 je markah. Okey, contoh. Okey, contoh. Okey, so kekal positif, teruskan semangat dengan norma baru PDPR. Anda mau tidak mau, kita pun terpaksa biasakan diri. Okey, sampai bila benda ni akan berlarutan kita pun tidak tahu. Okey, jadi tolong kekalkan positivity. Okey, sebarkan positivity kita kepada sekeliling. Okey, kemudian manfaatkan gadget anda. Okey, jangan asyik main game je. Main game tu boleh, tidak masalah. Mainlah game kalau mau main. Okay, tapi janganlah asyik main game je. Gunakan gadget anda tu sebaik-baiknya. Okay, ini kalau anda main game, tengok TikTok. Layan TikTok je sudah sampai 2-3 jam. Okay, lepas tu TikTok pula layan, asal layan TikTok je K-pop. Asal bukan TikTok je K-pop. Asal bukan TikTok je K-pop. Tiada benda lain yang kamu mau layan.
Kan? Contoh. Okey. Lepas tu bila share pun semua berkaitan dengan K-pop. Macam tiada benda lain mu share. Cubalah share pasal macam mana mengekalkan diri positif, sentiasa positif sepanjang PDPR. Okey, cuba share macam mana cuba share sikit tentang tentang nota-nota anda. Okey, anda buatlah sikit anda punya video TikTok tu, okey, share tentang video TikTok tu tentang contoh hari ni anda nak explain berkenaan tentang reka bentuk hidroponik, jenis-jenis hidroponik. Terangkan sikit, gunakan media TikTok anda tu, okay, media sosial anda tu kepada benda-benda yang bagus. Okay, so sekurang-kurangnya nanti, okay, bila anda rasa malas membaca buku, anda buka balik video TikTok anda tu. Okay, tengok balik, dengar balik. Oh, hidroponik jenis-jenis dia ada 9. Contoh. Okay, macam tu kan. Gunakan, manfaatkan gadget anda tu. Okay, anda semua lebih terkenal daripada kami cikgu-cikgu ni. Anda semua lebih hebat berkaitan dengan gadget ni berbanding kami cikgu-cikgu. Okay, anda semua lebih hebat tentang media sosial berbanding kami. Okay, jadi manfaatkan media sosial anda itu. Okay, sekurang-kurangnya kalau anda buat video akademik tu, okay, kawan-kawan anda lain tengok, anda pun secara tak langsung dapat pahala juga. Okay, alright. Yang seterusnya, disiplinkan diri. Okay, disiplinkan diri anda. Belajar sendiri tanpa disuruh. Okay, belajar untuk masa depan anda. Okay, yang ini lucu juga ni. Okay, disiplinkan diri ni. Belajar kena paksa, satu. Okay, lepas tu bila kena telefon dengan cikgu, bukan cikgu lah, cikgu kamu lah. Telefon, mu tanya kenapa tak masuk kelas apa semua, tiba-tiba reject call. Lepas reject call lagi. Voicemail. Last, kali ketiga cikgu kamu ni call, terus matikan telefon. Itu memang bagi cikgu paling hebatlah pelajar tu. Okey? Paling hebatlah pelajar tu. Semoga diberikan hidayah lah kepada pelajar-pelajar seperti itu. Okey, supaya diberi hidayah jadi lebih baik. Okey, cikgu harap kamu ni tidak buat macam itulah. Okey. So itu dia. Last sekali terima kasih kerana sudi meluangkan sedikit masa anda. Cikgu minta maaf tentang gangguan teknikal tadi. Okey, cikgu pun tidak sangka juga. Ni pun cikgu harap-haraplah internet Dato' juga kenapa slow hari ni. Okey, jarang-jarang berlaku. Okey, so terima kasih usaha tangga kejayaan. Kalau kamu skor A, usaha semua atas kamu. Kalau tidak faham, kamu chatlah cikgu-cikgu kamu tu. Okey, cikgu-cikgu kamu tu insyaAllah akan meluangkan masa dengan kamu. Alright, okey, itu sahaja pada cikgu. Okey, ni sebuah masalah teknikal ni tadi. Kalau tak tadi, kita habis awan lagi. Okey, cikgu serahkan kembali kepada Cikgu Azli. Okey, terima kasih Cikgu Asfar. Okey, terima kasih para pelajar. Tahniah yang masih kekal bersama kita sehingga akhirnya. Okey, sebenarnya banyak info-info yang dikongsi lah. Mungkin sebab masalah teknikal tadi kita agak terganggu sedikit. Tapi tak apalah. InsyaAllah nanti di slide pun Cikgu Asfar akan share. Dan kita akan bantu pelajar-pelajar. Sebab bahagian ni amat penting untuk kita mengetahui lah para pelajar. Sebab didedahkan kepada anda tentang macam mana untuk menjawab soalan PT39. Walaupun anda telah menghadapi 2 kali peperiksaan, je kira satu-satunya ialah atas salian dan kali kedua barulah secara bertulis sebenar. Tetapi teknik ini perlu anda kuasai lah dan anda kena tahu bahagian-bahagian yang wujud dalam soalan peperiksaan sebenar. Okey, so cikgu kira mungkin cikgu beri peluang dulu kepada Cikgu Asmawi jika ada apa-apa info nak disampaikan. Okey, silakan Cikgu Asmawi. Okey, Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar Form 2. Okey, daripada cikgu yes.
Okey, terutamanya untuk pelajar kelas cikgu. Cikgu harap kamu semua tadi dapat fahamlah apa yang diberitahu oleh Cikgu Asfar. Ingat sekarang sudah bulan 8. So ada berapa bulan lagi kamu akan naik form 3 ya. So masa begitu cepat okey. So pada siapa yang rasa masih lagi dia macam baru masuk form 1, okey, mungkin ada antara kamu yang masih lagi rasa kamu ni masih form 1 ataupun baru masuk form 2, ingat kamu dah lama lagi mau naik form 3, okey, lagi berapa bulan lagi ya. So siapa yang rasa masih belum matang tu cepat-cepat ubah sikap, okey. Tak lama lagi kamu akan form 3 tahun depan. Okey, itu je daripada cikgu. Okey, thank you. Terima kasih Cikgu Asmawi atas makluman. Cikgu kira kita punya slot sebenarnya memang sehingga jam 4. So cikgu pun tak mau bercakap banyak lagi. So semua maklumat telah di-share dengan oleh Cikgu Asfar tadi. So itu sajalah yang mungkin ada sikit ruang ni cikgu nak bagi sedikit peringatan atau teguran kepada semua pelajar lah dan tolong sampaikan kepada para pelajar yang lain. Macam Cikgu Asfar maklum tadi tentang teknik untuk belajar ni, kita kena adapt lah atau kita kena hadapi situasi sekarang kita berada dalam keadaan pandemik. You kena adapt dan terima hakikat itu dulu. Itu pertama. Kedua, kita memang ada masalah dan ada cabaran. Betul, cikgu akui, semua cikgu pun akui, bukan anda saja. Guru-guru pun mengakui bahawa kita ada cabaran sepanjang pelaksanaan PDPR. Tapi yang paling penting ialah kita kena ada usaha untuk mengatasi cabaran tersebut. Okey, para pelajar, seperti ada masalah talian, internet dan sebagainya. Yang penting kita kena berkomunikasi. Teruskan berhubung dengan guru subjek anda. Jangan duduk diam-diam saja tanpa makluman. Ini akan menyebabkan persepsi yang tidak baguslah terhadap pelajar. Okey, masa depan atau perjalanan anda di Amal Islam ini masih jauh lagi. Anda baru tingkatan 2, okey, barulah semester ketiga anda telah lalui di maktab ini, di Amal Islam. Dan cikgu kira kalau dalam tempoh setahun lebih ni anda di Amal Islam pun anda hanya baru beberapa bulan saja dapat duduk di dalam asrama. So jauh lagi perjalanan anda. Tolong gunakan, manfaatkan peluang ini beri untuk duduk dalam MRSM ni, belajar di MRSM, sistem MRSM ini untuk belajar sebaik mungkin, sungguh-sungguh. Okay. So PDPR ni bukan halangan, ini cabaran yang kita perlu hadapi. Okay, kita perlu hadapi dan kita kena cari penyelesaian. Macam mana untuk kita boleh perform ataupun boleh terus berjaya. Okay. Yang ketiga, cikgu minta kerjasama pelajar, pastikan setiap tugasan yang dibeli oleh guru-guru, apa subjek sekalipun, sama ada RBT atau apa subjek yang dibeli oleh guru setiap hari itu, pastikan anda dapat laksanakan atau persiapkan sebaik mungkin. Kita faham dan kita maklum ada setengah pelajar ada kekangan dari segi data, ada kekangan dari segi menyiapkan tugasan, ada masalah-masalah lain dan sebagainya. Balik kepada yang cikgu maklumkan tadi, yang penting ialah komunikasi. Maksudnya jika kita ada sebarang masalah, rujuk balik dengan guru subjek. Janganlah minta guru subjek setiap hari bertanya anda, cuba menghubungi anda tanpa anda ada inisiatif. Okey, tolong maklum, anda dah dapat jadual kita dah versi yang ketiga dah. Maksudnya anda dah sepatutnya familiar ataupun dah biasa dengan situasi kita punya kelas. Dan anda tahu dah hari Isnin ada kelas apa, hari Jumaat ada kelas apa. Maka sepatutnya anda dah balik buat arrangement. Jika ada sesuatu program ataupun ada appointment doktor, ada urusan-urusan peribadi yang perlu disettlekan, rancang sebaik mungkin supaya ia tidak mengganggu perjalanan kelas kita. Jika terpaksa juga contohnya ada appointment doktor dan sebagainya perlu di hospital, maklum dengan guru lebih awal supaya guru-guru anda tidak menanti-nanti anda di kelas. Ini cikgu bagi nasihat untuk semua subjek. Bukan subjek RBT saja, tetapi untuk semua subjek yang ada. Begitu juga dengan tugasan. Kita di pihak PMRSM ni kita nak anda cuba sebaik mungkin untuk memastikan anda dapat hadiri kelas dan juga menyiapkan tugasan pada hari yang sama. Tetapi jika ada isu-isu atau masalahnya yang menyebabkan anda tidak dapat menyiapkan tugasan pada hari-hari tersebut, pada hari tertentu, tolong maklum pada guru-guru subjek anda supaya guru-guru subjek dapat buat pelaporan PDPR dan boleh buat rekod apa punca anda tidak dapat menyiapkan tugasan. Jangan anda diam. Ini yang berlaku kalau ikut di kelas cikgu dan sebagainya, kelas lain pun ada cikgu dapat makluman para pelajar sehingga ke 2 minggu tak boleh siap tugasan yang diberi pada minggu-minggu sebelum tu. Ini satu sikap atau attitude yang tidak betul. Cikgu harap dengan sesi perkongsian pada petang ini anda dapat 2 perkara lah. Pertama, kita tahu tentang teknik menjawab sedikit. Walaupun kita ada gangguan sedikit tadi, insyaAllah cikgu harap anda dapat clear, jelas
dapatlah panduan sedikit macam mana untuk menjawab soalan ability. Kedua, anda dapat juga suntikan motivasi sedikit, suntikan motivasi untuk terus kekal positif untuk menghadapi hari-hari kehadapan dalam PDPR. Kita jangka kita punya PDPR ni mungkin akan berterusan sehingga bulan September. Walaupun dalam pengumuman daripada KPM sehingga akhir bulan Oktober ini, akhir bulan Ogos. Tetapi kalau kita tengok situasi terkini para pelajar, seperti kemarin pun kes melonjak tinggi, lebih daripada 20,000 kes sehari. So kalau kita nak melandaikan kelok dia tu semula, mengambil kira mungkin seminggu 2 minggu tak tentu boleh turun lagi ke paras yang stable. Maka kemungkinan besar hingga ke bulan 9 dan kita tak tahu sampai bila, dan kita doa yang terbaik lah. So maka kalau anda tidak ada motivasi dah untuk meneruskan PDPR, dia akan membebankan anda. Tolong reset balik minda anda, reset balik anda punya motivasi, attitude, supaya kita boleh terus kekal bertenaga, boleh terus kekal untuk bermotivasi untuk meneruskan agenda PDPR kita. So cikgu kira itu saja. Kalau tiada apa-apa lain daripada cikgu juga lain, mungkin cikgu minta kerjasama para pelajar untuk membuka video untuk kita rakamkan sesi kita sebelum kita akhiri sesi pada petang ini. Okey, boleh buka mungkin video masing-masing. Para pelajar, yang di skrin cikgu ni ada kelas cikgu Xavier ada, Zul ada, Melanie ada, terima kasih. Jane, begitu aktif, Presiden kelas brilian. Okey. Okey, boleh buka lagi yang lain-lain. Cikgu buka macam mana tu, gather mode lah kan mungkin. Boleh ke ni? Okey, so mungkin lagi Asfar nak ambil ke? Tak ada suara. Mic. Oh, sorry. Ada lagi kan ni? Orang lain. Lagi. Oh, tu makin ramai pula tu. Sekejap, tunggu sekejap lagi lah. Okey, kita tunggu Sekejap. kawan-kawan yang lain boleh nampak kan. Kalau tengok sekarang ada berapa ni? Divine Laurel. Diva. Tu makin ramai tu. Okey, kita tengok gather mode. Ramai ni. Okey. 1, 2, 3, 7. Okey. Kalau tiada, cikgu ambil gambar sekarang lah ya. Alright. Satu. Oh tu ada lagi baru buka tu Aziz. Ada lagi. Okay, dah. Alright. Kita tekan 1, 2, 3. Senyum. Okay, one more. 1, 2, 3. Senyum. Alright. Okay. Bibir orang mana bibir? Okey, terima kasih semua. So, alright, thank you semua. Tasbih kafarah dan suratul as. Okay, cikgu. Okay, Thank you, cikgu. Terima kasih semua. Thank you, cikgu. Alright, thank you semua. Bye. Okay, bye. Okey, so